Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 037. Saya Zawazi Yusof, antara paparan menarik sepanjang minggu ini. Wajarkah Anwar dicampak bila gagal jadi PM? Ismail perlu hidupkan parlimen jika tidak mahu gagal. Kabinet baru diumumkan, beberapa menteri gagal kekal. Kabinet kembung kembali. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata Pakatan Harapan PH tidak seharusnya mencampak pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas gagal dalam persaingan untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Katanya khidmat Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu masih diperlukan PH terutama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bekas pengerusi PKR Johor itu berkata desakan supaya Anwar meletak jawatan dan memilih orang lain untuk memimpin PH tidak wajar hanya kerana beliau kalah dalam persaingan menjadi Perdana Menteri. Katanya lagi Anwar tidak berkompromi. Rule of law atau kedaulatan undang-undang mesti dipelihara, dijunjung dan dihormati. Mahkamah tidak boleh diganggu, perjalanan proses keadilan tidak boleh dicemar. Itu sikap dan pendirian tegas Anwar. Jelasnya Anwar tetap mempertahankan idealisme reformasinya yang diketuainya lebih 23 tahun lalu dan bukan jawatan atau keberhasilan kuasa Perdana Menteri. Katanya Anwar memilih kepentingan rakyat dan negara pada jangka panjang bukannya kepentingan peribadi untuk jangka pendek. Dalam pada itu, Pemuda Amanah Pulau Pinang menyarankan semua ahli dan parti komponen dalam Pakatan Harapan PH supaya tidak mempersoalkan dan mempertikai kedudukan kerusi-pengerusi PH dan Ketua Pembangkang pada waktu ini. Ketuanya Muhammad Khairul Muhammad Ali berkata pada ketika ini, Pemuda Amanah Pulau Pinang mengambil pendirian dengan menyerahkan urusan pelantikan pengerusi PH dan juga Ketua Pembangkang kepada Majlis Presiden PH. Katanya adalah tidak wajar sebarang kenyataan berkenaan pertikaian ini dikeluarkan oleh sesama ahli komponen dalam PH. Pemuda Amanah Pulau Pinang mengajak semua ahli parti komponen dalam PH supaya memberi lebih tumpuan terhadap pilihan raya umum ke-15 yang tidak begitu jauh dalam jangka masa singkat, hanya 18 bulan dari sekarang. Sehubungan itu, katanya semua tenaga dan semangat harus disatukan ke arah memantapkan lagi struktur PH untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Amanah Permatang Pau menyatakan sokongan penuh terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi PH dan Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat. Amanah kawasan itu juga menyokong penuh seruan Majlis Presiden PH yang menjemput semua pembangkang bekerjasama di bawah satu khemah besar bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Dalam pada itu, 3 pimpinan wanita Pakatan Harapan PH menyarankan agar gabungan itu secara rasmi menjemput parti pembangkang lain menyertai pakatan tersebut. Dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Segambut Hannah Yoh, Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah dan Ahli Dewan Negara Aiman Atira Al-Jundi, mereka berpendapat PH perlu mengekal dan memperkasakan sokongan yang diperoleh daripada parti pembangkang yang lain. Menurut kenyataan itu, biarpun PH dan Parti Pembangkang berjaya menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon tunggal untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-9, namun jumlah 105 sokongan yang dimiliki oleh beliau masih tidak mencukupi. Sehubungan itu, mereka menyarankan supaya PH segera membuat jemputan rasmi kepada semua parti pembangkang yang terdiri daripada Parti Warisan, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO dan Parti Sarawak Bersatu PSB untuk menyertai gabungan berkenaan. Jelasnya langkah tersebut juga amat bertepatan dengan hasrat dan pendirian yang telah dinyatakan oleh PH untuk membina kerjasama di kalangan parti pembangkang mengikut kerangka khemah besar. Katanya kebersamaan itu perlu diikat kemas supaya sokongan padu dan kekuatan angka 105 ini dapat meyakinkan rakyat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak bahawa PH merupakan pilihan paling tepat untuk memimpin negara. Pakatan Harapan PH mengambil pendirian yang terbuka untuk berunding dan bekerjasama di bawah konsep khemah besar berdasarkan agenda reformasi dan kepentingan rakyat. Pendirian itu selaras dengan ketetapan Port Dickson pada 9 April lalu dalam usaha untuk menggembeling kekuatan seluruh blok pembangkang. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menggembeling tenaga tersebut menerusi kaedah khemah besar di kalangan ahli pembangkang mesti diberikan keutamaan mengatasi permainan dan percaturan politik kuasa yang diperalat oleh pihak tertentu
tertentu untuk merebut kuasa dan jawatan hanya akan merugikan negara. Kenyataan bersama PKR, Amanah dan DAP itu juga menyatakan kebimbangan terhadap masalah rakyat pada masa ini ekoran pandemik COVID-19. Isu penularan wabak COVID-19 terus merisaukan dengan jumlah kes baru dan angka kematian harian yang tinggi di samping usaha pemberian vaksin yang perlu dipertingkatkan. Sehubungan itu, Majlis Presiden PH yang bermesyuarat mengulangi komitmen bahawa blok tersebut sebagai gabungan politik akan diperkukuh di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi. Segala persiapan menuju pilihan raya umum ke-15 akan dipergiatkan termasuk perbincangan kerusi, manifesto, barisan kepimpinan dan calon serta strategi untuk memenangi mandat rakyat. Dalam perkembangan sama, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berkata kesanggupan Pakatan Harapan menjalinkan kerjasama dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang baru dibentuk kerana tidak mahu wujudnya kerajaan gagal 2.0. Katanya Pakatan Harapan percaya kerajaan hari ini memang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah rakyat kerana barisan kepimpinan mereka tidak ada beza dengan kepimpinan kerajaan PN sebelum ini. Beliau turut menyifatkan kerajaan baharu sebagai tiada perbezaan dari segi anggota dan kemampuannya. Ini terbukti selepas setahun mereka mengemudi kerajaan, akhirnya mereka telah gagal. Beliau berkata demikian secara langsung dalam program Bual Bicara YB Khalid Samad di Jom Channel Rabu lalu. Katanya jika Ismail mempunyai iltizam mahu membantu rakyat, beliau mesti mengambil pendekatan terbuka dan inklusif dengan menjalinkan kerjasama dengan semua pihak termasuk pembangkang. Ismail Sabri perlu mengembalikan persoalan semak imbang dengan menghidupkan institusi parlimen supaya perkembangan dalam parlimen di mana perbincangan bersama pihak kerajaan dan pembangkang mengenai masalah rakyat dapat didengari dan mencari jalan penyelesaian. Justru katanya yang juga ahli Parlimen Shah Alam, Pakatan Harapan yang menjadi pembangkang bertanggungjawab sanggup untuk bekerjasama dengan Ismail demi rakyat. Dalam masa yang sama, Pakatan Harapan memberikan cadangan yang bernas untuk diambil kira Ismail Sabri supaya kerajaan dapat bertindak dengan lebih berkesan membantu rakyat jelata. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Persefahaman dan kenyataan bersama antara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan kepimpinan Pakatan Harapan PH untuk bekerjasama dalam menyelesaikan kemaslahatan negara adalah permulaan era baharu yang sangat positif. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, persetujuan bersama itu berlaku hanya 3 hari setelah Perdana Menteri menyatakan kesediaan beliau untuk bekerjasama rentas parti dan ideologi dalam semangat keluarga Malaysia. Beliau berkata, politik Malaysia tidak boleh lagi dalam takut yang lama. Paradigma baharu dalam amalan demokrasi kita mesti harus lebih meluas, terbuka dan progresif. Prejudis terhadap pembangkang mesti berakhir. Begitu juga persepsi negatif terhadap kerajaan harus berubah. Perdana Menteri dan PH pada Rabu lalu mencapai persetujuan bersama untuk memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi bertanggungjawab dan konstruktif, menyemak dan mengimbang takbir urus eksekutif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Menurut Ismail Sabri, kesepakatan itu dicapai hasil pertemuan beliau bersama pimpinan utama PH iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Lim Guan Eng Setiausaha Agong DAP dan Muhammad Sabu Presiden Amanah. Muhammad Khalid berharap langkah besar itu yang dimulakan Perdana Menteri akan disusuli dengan pelbagai tindakan lebih terangkum daripada kedua-dua pihak. Malaysia katanya adalah milik semua dan semua pihak mesti bersepakat. Dalam pada itu, Pemuda Bersatu memberi amaran bahawa kecelaruan akan tercetus kembali sekiranya sinergi antara kerajaan dan pembangkang yang diusahakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob songsang. Ketua Penerangannya Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir berkata, inisiatif yang songsang mampu mencetuskan kembali kecelaruan seperti yang dilakukan segelintir pemimpin UMNO dan Pakatan Harapan PH terhadap pentadbiran sebelum ini semata-mata untuk menjatuhkan kerajaan. Dia berkata adalah amat wajar untuk diketepikan perbezaan politik dalam waktu ini selama mana ia dapat membantu fungsi kerajaan dan membantu rakyat, apatah lagi sekiranya barisan eksekutif yang bakal diketengahkan Perdana Menteri bebas daripada palitan kes-kes salah laku di mahkamah. Namun katanya jika langkah Perdana Menteri kelihatan songsang, tidak hairan jika ini mampu mencetuskan kembali kecelaruan seperti yang dilakukan oleh segelintir pimpinan UMNO dan PH serta blok pembangkang lainnya sebelum ini dalam pada tindakan mereka yang semata-mata sekadar mahu menjatuhkan kerajaan atas kesumat politik dan demi menyelamatkan diri dari kes-kes salah laku tanpa sedikit pun menawarkan sebarang resolusi kerjasama demi rakyat. Tambahnya, sinergi antara komponen pemerintah dan pembangkang untuk tidak meneruskan politik amatlah dituntut ketika politik negara tenat dan masyarakat mahukan kestabilan. Rabu lalu, Ismail dan Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng bertemu di Putrajaya untuk suatu perbincangan yang menyentuh tentang soal ekonomi dan COVID-19.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengikuti jejak bekas penyandangnya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dengan tidak mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Kesemua barisan kabinet tersebut diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selepas dipersembahkan di Istana Abdul Aziz, Pahang Khamis lalu, diumumkan pada jam 11 pagi Jumaat di media-media utama. Beberapa muka lama dikekalkan dan bertukar portfolio, antaranya Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dr. Adham Baba. Menurut beliau, barisan kabinet baru dipilih adalah daripada mereka yang berpengalaman, diyakini mampu membantu memulihkan ekonomi dan meningkatkan keyakinan pelabur. Dia berkata akan memastikan barisan kabinetnya komited menjayakan agenda negara melalui kerjasama rentas parti bagi memacu pemulihan ekonomi. Bagaimanapun, kabinet yang membarisi 68 orang menteri dan timbalan menteri termasuk Perdana Menteri itu dilihat seumpama kabinet XXXL 2.0 yang dibentuk demi memberi habuan dengan menggunakan dana rakyat di saat negara sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang entah bila kesudahannya. Malah yang mengecewakan hati rakyat, ada beberapa kementerian yang dilihat tidak berapa penting di saat ini diberikan 2 timbalan menteri. Istiadat akad sumpah jawatan dan setia sumpah simpan rahsia barisan kabinet baru dijangka pada jam 2.30 petang Isnin ini di Istana Negara. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.